Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak Ustazah? Ustazah harap semuanya sihat. Okey anak-anak. Okey anak-anak, keluarkan buku teks. Okey, hari ni kita akan belajar bidang Al-Quran. Okey, dalam tajuk kefahaman, iaitu tajuk Tadabbur Suratul Al-Ikhlas. Tadabbur Suratul Al-Ikhlas. Okey anak-anak. Muka surat 26. Okey, boleh buka. Okey anak-anak. Sebelum kita belajar, kita baca doa. Okey, tanda tangan semua. Baca bersama Ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghirah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Amin. Okey, alhamdulillah. Okey anak-anak. Okey, hari ni kita akan belajar muka surat 26, unit 5, Tadabbur Surah Al-Ikhlas. Tadabbur Suratul Ikhlas. Okey, nombor 1. Perhatikan dan baca. Perhatikan dan baca. Okey, lihat anak-anak. Okey, yang ni ada barcode. Anak-anak boleh scan lah. Boleh tengok. Surah Al-Ikhlas ni boleh scan. Okey. Perhatikan dan baca. Okey, mari kita lihat gambar. Okey. Ada gambar 2 orang lelaki. Okey, mari kita baca. Wahai Muhammad, gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu. Dia tanya. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu. Dia tanya, macam mana nak menggambarkan Tuhan? Tuhan itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Maka turunlah surah Al-Ikhlas menjelaskan persoalan tersebut. Okey, maka turunlah suratul Ikhlas menjelaskan persoalan tersebut. Apabila seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya menggambarkan tentang Allah, iaitu Tuhanmu tu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pun turunkan surah Al-Ikhlas untuk menjelaskan persoalan tersebut. Okey, ada persoalan di sini. Bagaimana sekiranya Tuhan itu berbilang? Bagaimana sekiranya Tuhan itu berbilang? Berbilang tu apa anak-anak? Berbilang tu banyak lah. Okay? Kalau kita tahu Allah Subhanahu Wa Ta'ala hanya satu. Okay. Tapi ada persoalan di sini. Bagaimana sekiranya Tuhan itu berbilang? Bagaimana sekiranya Tuhan itu ada banyak? Bagaimana anak-anak? Okay. Nanti kita akan fikirkan. Okay, lihat muka surat 27. Baca dan fahami. Okay. Maksud surah Al-Ikhlas. Anak-anak tahu tak surah Al-Ikhlas surah apa? Surah apa? Qul huwallahu ahad. Okey, kita baca surah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okey, sadaqallahul azim. Okey, kita baca yang ni dulu ya anak-anak. Okey, yang sebelah ni dulu. Okey. Surah ini dikenali dengan surah Al-Ikhlas kerana menegaskan kemurnian tauhid tauhid kepada Allah. Okey. Okey, faham anak-anak? Surah ini menegaskan kemurnian tauhid. Maksudnya menegaskan tauhid itu satu. Allah itu satu. Tauhid itu mempercayai bahawa Allah itu satu. Okey, nombor 2. Allah memiliki sifat sempurna. Allah memiliki sifat sempurna yang menafikan segala bentuk perkara syirik kepadanya. Okey. Faham tak? Allah memiliki sifat sempurna yang menafikan segala bentuk perkara syirik kepadanya. Maksudnya syirik kepadanya ini menyengutukan Allah. Maksudnya percaya bahawa Allah itu ada banyak ataupun percaya bahawa ada Tuhan lain selain Allah. Itu adalah syirik. Okey, jadi dia adalah menafikan. Okey, surah ini menafikan bahawa Allah itu berbilang, bahawa Allah itu banyak. Okey, surah ini mengatakan bahawa Allah itu tidak banyak. Allah itu sempurna. Allah itu satu. Tiada Tuhan selain Allah. Okey. Sesungguhnya tidak ada sesuatu makhluk yang menyamai dan menandinginya. Sesungguhnya tak ada satu pun orang ataupun makhluk lah. Makhluk ni manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, semua yang diciptakan oleh Allah. Tak ada satu pun dekat dalam dunia ni yang sama menyamai, yang sama dengan Allah dan boleh lebih daripada Allah. Maksudnya Allah itu tak sama dan Allah itu tak ada pun sesuatu pun yang boleh lebih daripada Allah. Allah itu lebih besar, Allah itu lebih agung daripada segala makhluk, daripada segala apa yang ada di bumi ini. Okey. Faham ya anak-anak? Okey, mari kita baca dia punya maksud ayat. Okey, dalam bahasa Melayu ya. Okey. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Okey, Allah itu Maha Pemurah dan mengasihani. Allah itu sangat sayang. Okey. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Tuhan itu satu. Okey, Tuhan itu satu. Okey, seterusnya. Allahus Samad. Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk. Okey, untuk memohon sembarang hajat. Okey, Allah itu tempat makhluk untuk berdoa ataupun membuat permintaan. Okey, kalau kita ada permintaan dalam hati kita terlintas, kita nak apa, hanya perlu berdoa. Memohon sembarang hajat, maksudnya apa-apa yang kita mahukan, kita perlu berdoa kepada Allah. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Okey, semoga Allah memperkenankan doa kita. Apa yang kita nak, kita kena minta dengan Allah.
Memanglah kita minta dengan mak ayah. Tapi dalam masa yang sama, kita mintalah kepada Allah doa. Okey. Contohnya awak nak pandai. Okey. Awak kenalah berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku anak yang bijak, anak yang pandai, anak yang mudah memahami pelajaran. Itu adalah hajat. Okay, jadi kita mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, boleh anak-anak? Okey, seterusnya ayat yang ketiga. Okey. Lam yalid wa lam yulad. Okey. Maksudnya, ia tiada beranak dan ia pula tidak diperanakkan. Okey. Allah itu tak ada anak dan dia pula tak ada mak ayah. Okey, diperanakkan ni tak ada mak ayah, tak ada ibu bapa. Jadi macam mana? Jadi dia tu satu. Okey, Maha Agung. Dia tu tak ada siapa-siapa pun. Dia tak ada anak, dia tak ada ayah, tak ada mak. Kalau macam awak, ada kan? Ada ayah, ada mak. Sebab itulah awak lahir di dunia ni. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlukan seorang ibu untuk ada di dunia ini. Faham? Allah itu tak perlu pun mak. Dia berdiri dengan sendirinya, dia wujud dengan sendirinya. Okay, wallahu alam. Ustazah pun tak tahu macam mana sebab kita adalah manusia dan kita juga sama sahaja semua dan kita punya pemikiran terbatas. Okey, ayat seterusnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Okey. Dan tidak ada sesiapa pun yang setara dengannya. Macam Ustazah cakap tadi, tak ada satu pun makhluk kat dunia ni yang sama dengan Allah. Allah itu satu, Allah itu agung, Allah itu istimewa. Okay? Tak ada satu pun yang serupa dengan Allah. Okey, faham anak-anak? Okey. Okey, lihat info di bawah ni. Okey. Surah Al-Ikhlas merupakan surah yang ke-112 dalam Al-Quran. Okey, Ustazah nak tanya anak-anak. Ada berapa surah semuanya dalam Al-Quran? Berapa? 114. Okey. Okey. Surah ini mengandungi 4 ayat. Okey, ini anak-anak boleh tengok. 1, 2, 3, 4. 4 ayat. Okey. Surah ini Makkiyah. Makkiyah. Okey. Makkiyah ialah surah yang diturunkan di Mekah. Kalau surah tu Allah turunkan di Mekah, maka surah tersebut kita panggil surah Makkiyah. Kalau surah itu diturunkan di Madinah, okay, dia akan sebut suratul suratul Madaniyah. Okey, suratul Madaniyah. Okey. Kalau surah tu diturunkan di Mekah, dia dipanggil surah Makkiyah. Okey. Kalau surah tersebut diturunkan di Madinah, maka dia akan dipanggil surah Madaniyah. Okey, boleh anak-anak? Okey, muka surat 28. Okey. Baca dan amalkan. Baca dan amalkan. Okey. Tuntutan surah Al-Ikhlas. Okey, apa yang Allah nak sampaikan kepada kita tentang surah Al-Ikhlas? Sebab surah ini adalah wahyu daripada Allah kepada manusia. Apakah yang Allah ingin cakap? Apakah yang Allah ingin sampaikan kepada kita, kepada manusia? Okey, jadi tuntutan surah Al-Ikhlas. Okey, apa sebenarnya yang tersirat dalam surah Al-Ikhlas? Apa sebenarnya yang Allah nak cakap dekat kita ni manusia? Faham tak anak-anak?
Okey, mari kita lihat Okey, ayat yang pertama. Qul huwallahu ahad. Okey, kandungan surah Al-Ikhlas, Islam agama tauhid. Okey, Islam itu agama satu. Maksudnya tak ada agama dekat dunia ini selain Islam. Siapa yang bukan beragama Islam, maksudnya dia tidak beragama. Agama yang sebenar adalah agama Islam. Kalau orang yang beragama Hindu ke Buddha ke, yang tu semua sebenarnya agama itu salah. Okey, agama yang benar kat dalam dunia ini adalah agama Islam. Jadi semua orang sepatutnya beragama Islam. Macam mana kita nak buat macam tu anak-anak? Kita kena berdakwah menyebarkan Islam. Kita kena berdakwah kepada orang lain, kepada orang Cina, kepada orang India. Kita kena bagi dia minat untuk masuk Islam. Itulah dinamakan berdakwah. Okey? Boleh anak-anak? Berdakwah tu mengajak orang lain yang bukan Islam masuk Islam. Macam mana nak ajar? Okey, ajar mereka tentang Islam dan ajar mereka mengucap 2 kalimah syahadah. Macam mana kalimah syahadah? Anak-anak tahu tak kalimah syahadah? Ustazah rasa tahu. Okey, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Okey. Tuntutan. Apakah tuntutannya di sini? Meyakini Allah Maha Esa. Okey, Allah itu satu. Sentiasa ikhlas dalam ibadat. Okey. Sentiasa ikhlas. Maksudnya kita beribadat kerana Allah. Kita bersedekah kerana Allah. Ibadat ni bukan sembahyang saja ya anak-anak. Ibadat ni segala perlakuan kita dalam seharian. Okey. Kita pergi kerja ibadat, kita pergi sekolah ibadat, kita sembahyang ibadat, kita ngaji ibadat. Segala benda yang kita buat setiap hari adalah ibadat. Okey? Maksudnya kita beribadat ikhlas kerana Allah. Maksudnya contohnya kita bersedekah. Kalau kita bersedekah, kita kena ikhlas. Okey, contohlah ada satu orang kaya ni, dia bersedekah. Tapi dia bersedekah tu dia tak ikhlas lah. Dia sebenarnya dia nak perhatian, dia nak semua orang anggap dia baik. Itu adalah niat yang salah. Okay, sebenarnya kita kena ikhlas kerana Allah. Okay, faham anak-anak? Maksudnya kita buat sesuatu jangan kerana manusia. Okey, aku sembahyang ni kerana mak aku marah. Nanti mak aku marah. Tak boleh macam tu anak-anak. Kita kena ikhlas kerana Allah. Kita belajar kerana siapa? Kita belajar kerana Allah. Okey, yang pertama kerana Allah. Yang kedua kerana barulah mak ayah kita, diri kita. Yang pertama sekali kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Membanyakkan menyebut kalimah la ilaha illallah. Okey. Banyakkan menyebut kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah tu apa maksudnya anak-anak? Okey, maksudnya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Okey, maksudnya mengaku bahawa tiada Tuhan selain Allah. Kalau awak boleh ajak orang India ke China masuk Islam, banyak pahala yang awak akan dapat. Okey, itu adalah salah satu berdakwah kepada Islam. Berdakwah menyebarkan agama Islam. Okey. Ayat yang kedua. Allahus Samad. Okey, apakah isi kandungan yang ingin disampaikan? Okey.
Allah tempat meminta pertolongan. Okey, tuntutan dia memohon pertolongan hanya kepada Allah. Okey. Menghindari diri daripada perasaan putus asa. Bersangka baik dengan setiap ketentuan Allah. Okey, yang pertama, memohon pertolongan hanya kepada Allah. Okey, maksudnya macam tadilah Ustazah cakap. Kalau kita nak sesuatu, kita kena minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoalah. Macam mana nak minta kepada Allah? Berdoa, sembahyang. Kalau anak-anak tahu, sembahyang itu adalah berdoa. Jadi, sepanjang bersembahyang, dalam hati awak boleh berdoa. Okey? Sepanjang bersembahyang, berdoalah. Okey, kerana sembahyang itu doa. Okey, kalau awak sujud tu, dah habis baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi tu, awak bolehlah doa. Tapi doa dalam hatilah. Jangan cakap kat luar pula bahasa Melayu. Cakap dalam hati. Ya Allah, jadikanlah aku murid yang bijak, yang pandai, yang hormat kepada ibu bapa. Jadi, awak boleh niatkan kat dalam hati awak semasa bersembahyang. Sebab bersembahyang itu adalah doa daripada Allahu Akbar sampai Assalamualaikum. Itu semua adalah doa. Okey, boleh anak-anak? Okey, menghindari diri dari perasaan putus asa. Menghindari diri dari putus asa. Okey, kalau kita percaya bahawa Allah itu ada, Allah itu tempat meminta pertolongan, jadi kita tak rasa putus asa. Okey, kita akan sentiasa kuat dan berani untuk apa orang kata? Untuk hiduplah dekat dunia ni. Jangan ada sesuatu yang menimpa diri kita, kita putus asa. Sebaliknya, kita kena memperbaiki diri kita, memperbaiki kesilapan kita, dan kita bertaubat dan kita berdoa kepada Allah supaya Allah ampunkan apa dosa-dosa kita yang lalu. Contoh kalau kita ada buat kesalahan, semoga Allah ampunkan dosa kita dan kita berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Kalau dulu kita nakal, kita jahat, kita suka bohong, suka menipu. Jadi, kita kenalah tidak putus asa. Maksudnya kita kena berubah menjadi yang baik. Okay. Kalau kita tak pandai, kita kena belajar. Belajar supaya lebih pandai. Kalau kita malas, kita kena rajin. So maksudnya tak putus asa lah. Kalau awak tak pandai tu, alah aku memang tak pandai pun. Jangan cakap macam tu. Awak kena usaha. Okay? Usaha tangga kejayaan. Okay? Kalau awak berusaha, awak berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, insya-Allah awak akan berjaya. Okey, seterusnya. Bersangka baik dengan setiap ketentuan Allah. Bersangka baik. Maksudnya apa yang berlaku kepada kita ni semuanya ada hikmah. Contohnya COVID-19. Apakah hikmah COVID-19? Kita jangan salahkan Allah saja. Ya Allah, kenapa COVID-19 ni berlaku kepada dunia ni? Kenapa? Asyik salahkan Allah aja kan? Kita kena bersangka baik. Kenapa COVID-19 ni berlaku? Ada hikmah di sebaliknya. Contohnya Allah nak uji awak ni betul-betul ke nak belajar kat rumah. Dan COVID-19 ni sebenarnya merapatkan hubungan keluarga kan. Kalau mak awak, ayah awak selalu kerja, tak ada kat rumah. Jumpa pun Sabtu Ahad. Tapi kerana COVID-19 daripada Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, mak ayah ada kat rumah. Seronok tu. Kalau tak ada COVID-19, tak jumpa pun mak ayah Isnin sampai Jumaat. Hari Sabtu Ahad baru jumpa. Tu pun kalau jumpa. Kalau awak tidur sampai tengah hari, sampai petang, dah tak jumpa dah. Mak dah pergi mana? Mak dah pergi pasar, mak dah pergi ni. Okey.
Maksudnya segala yang berlaku dekat kita, kita kena bersangka baik kepada Allah. Setiap yang berlaku ada hikmah di sebaliknya. Macam itulah. Okey anak-anak. Ayat yang ketiga. Lam yalid wa lam yulad. Okey. Allah tidak mempunyai anak dan pasangan. Allah itu tak ada anak dan tak ada pasangan. Allah tu laki ke perempuan? Pasangan dia. Wallahu a'lam bishawab. Allah itu lelaki ke perempuan? Wallahu a'lam bishawab. Ustazah pun tak tahu. Sebab ustazah pun manusia, ustazah pun makhluk. Jadi, Allah itu tak ada anak, Allah itu tak ada pasangan. Pasangan dia lelaki ke perempuan pun kita pun tak tahu sebab kita manusia dan fikiran kita terbatas. Okey. Apakah tuntutan dia kat sini? Apa yang perlu kita pelajari ialah merenung ciptaan Allah dan mengagumi kekuasaannya. Kita kena lihat ciptaan Allah dan kita kena kagum dengan kekuasaan Allah. Macam mana nak kagum? Cakaplah, Subhanallah, Maha Suci Allah. Subhanallah, Alhamdulillah. Macam itulah. Okay, kalau kita nampak sesuatu yang cantik, pemandangan yang cantik, pemandangan yang indah, kita sebutlah Subhanallah. Okey, boleh anak-anak? Okey, yakin Allah Maha berkuasa dan tidak perlu kepada pasangan dan keturunan. Faham? Tidak perlu pasangan. Kalau manusia lelaki, perlukan perempuan untuk jadi isteri. Kalau manusia perempuan, perlukan lelaki untuk jadi suami. Bila dah jadi suami isteri, dah kahwin, nak ada anak pula, keturunan. Tapi Allah itu tidak perlukan pasangan dan Allah tidak perlukan anak. Dan dia itu maha berkuasa, maha esa, maha agung. Dia tidak perlukan sesiapa untuk hidup di dunia ini. Dia itu berdiri dengan sendirinya. Okey, faham anak-anak? Mempelajari ilmu akidah bagi memantapkan iman. Okey, kita kena belajar ilmu akidah. Ilmu akidah itu apa anak-anak? Ilmu akidah itu beriman kepada Allah. Akidah Islam. Okey. Kita kena belajar untuk memantapkan iman kita, untuk menguatkan pegangan kita kepada agama Islam supaya kita ni tidak goyah, supaya kita ni tidak murtad, supaya kita ini tidak percaya kepada selain Allah. Kita hanya percaya bahawa Allah itu satu. Okey. Dan kita kena percaya rukun iman itu beriman kepada Allah. Macam mana rukun iman anak-anak? Beriman kepada Allah, beriman kepada kitab, rasul, malaikat, hari kiamat, qada dan qadar. Itu semua kita kena percaya, beriman. Beriman itu percaya kepada Allah. Okey. Boleh anak-anak? Okey, seterusnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Okey. Allah tidak serupa sama sekali dengan makhluk. Allah itu tidak sama dengan yang baharu. Yang baharu itu makhluk. Makhluk tu manusia, haiwan, binatang, haiwan, tumbuh-tumbuhan. Itu adalah makhluk. Makhluk ialah semua yang Allah ciptakan. Batu, pasir, rumput, semualah. Itu adalah dipanggil makhluk. Okay. Allah tidak sama dengan makhluk. Allah itu tak sama pun dengan sesuatu yang ada di bumi ini. Allah itu special lah. Tak adalah yang boleh tandingi Allah tu. Okey, faham tak anak-anak? Limited edition satu je, tak boleh lebih. Itulah Allah itu satu, tak sama pun dengan lain, special lah.
Okey, seterusnya. Meyakini Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan daripada segala kekurangan. Okay, kita yakin bahawa Allah itu sempurna. Okay, kalau kita tak sempurna. Sebab apa? Sebab kita ni terbatas. Okay, contoh kita tak nampak benda yang di sebalik pintu. Tak nampak yang berada yang di sebalik dinding. Kita terbatas. Penglihatan kita ni terbatas, tapi penglihatan Allah itu sempurna. Pendengaran Allah itu sempurna. Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Allah itu sempurna daripada semua aspek. Okey, aspek contohnya penglihatan, pendengaran, kelakuan, sifat, semuanya sempurna. Dan tak ada satu pun yang sama dengan Allah. Dan kesempurnaan dia tak ada kurang pun. Dia tak ada apa-apa kekurangan. Okey, faham ya anak-anak? Okey, seterusnya bersyukur atas nikmat kurniaan Allah. Apa pun yang ada pada kita, walaupun kita ada serba kekurangan, kita kena bersyukur. Jangan kita asyik nak mengeluh. Dengan kurniaan Allah, contohnya kita ni gelap ke, kita ni tak cantik ke, tak handsome ke, kita tak bersyukur. Sedangkan ada orang lagi yang lebih teruk daripada kita, tapi kita tak bersyukur. Contohnya Allah dah kurniakan tangan, kita tak bersyukur. Allah dah kurniakan kita wajah yang sempurna, tak cacat pun kita tak bersyukur. Itu orang-orang yang tak bersyukur lah. Sedangkan Allah dah bagi dia walaupun tak handsome tapi cukup sifat. Walaupun tak cantik tapi cukup sifat. Jadi kita kena bersyukur. Okey, dengan apa yang Allah beri kepada kita. Dan awak kena ingat apa yang Allah beri kepada kita adalah sempurna untuk diri kita. Maksudnya Allah jadikan kita tu sempurna macam ni. Allah jadikan awak tu tak berapa handsome tapi sempurnalah untuk awak sebenarnya. Sempurna awak sebagai manusia. Allah tak jadikan awak cantik tapi Allah jadikan awak itu sempurna sifatnya. Ada tangan, ada muka, ada mata, ada hidung. Sempurnalah untuk awak sebagai seorang manusia. Faham tak? Okey, jadi kita kena bersyukur atas apa pemberian Allah. Okey, jangan asyik nak mengeluh je. Dan kita kena berusaha. Kalau kita nak berjaya, kita dah kenalah berusaha. Barulah kita berjaya. Dan kita kena minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang ketiga, menginsafi kelemahan diri. Insaf, kita ni memang lemah. Manusia ini memang lemah. Tak ada pun manusia yang setanding dengan Allah. Semua manusia adalah sama. Tak kisahlah dia raja ke, dia datuk ke. Itu semua pangkat dekat dunia. Tapi bagi manusia di sisi Allah, semuanya adalah sama. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dia punya darjat dia adalah tinggi di sisi Allah. Masuk syurga. Faham tak anak-anak? Macam mana nak tinggi darjat di sisi Allah? Iaitu beramal soleh. Beribadat dan beramal soleh dan membuat kebaikan kepada masyarakat. Kalau kita beribadat saja, kita tak kisah orang sekeliling kita pun tak boleh juga. Contohnya awak ada anak, awak tak kisah pun anak awak, biarkan je awak sembahyang je, awak ngaji je, anak awak nangis ke melalak ke, awak biarkan. Itu tak bersyukurlah kan. Tak menginsafi kelemahan diri. Okey. Jadi, macam mana kita nak menginsafi kelemahan diri? Kita kenalah merasakan bahawa kita ni manusia, kita lemah. Allah itu Maha Berkuasa. Okay. Apa-apa pun kita kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, boleh anak-anak?
Okey, info kat bawah ya. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan berdoa. Okey, macam Ustazah cakap tadilah. Kalau kita nak minta pertolongan kepada Allah, kita kena berdoa. Berdoa waktu sembahyang. Dan berdoa ni anak-anak bukan lepas sembahyang je. Bila-bila pun kita boleh berdoa. Contohnya, kita tengah belajar. Tu biasalah, sebelum belajar doa, biasa. Okey, contohnya kita nak masuk bilik air. Kan kita baca doa kan? Doa tu minta perlindungan daripada gangguan jin dan syaitan. Sebelum masuk tandas, kena baca doa. Sebelum naik kenderaan, kena baca doa. Sebelum makan, kena baca doa. Semualah kehidupan kita seharian, kita kena baca doa. Dan Ustazah nak bagi tahu, doa ni tak semestinya dalam bahasa Arab. Saya tak hafal lah Ustazah doa masuk tandas. Saya tak hafal lah doa tidur. Saya tak hafal lah. Tak perlu hafal. Okey. Kalau awak hafal, baguslah. Tapi kalau awak tak tahu, doa je lah bahasa Melayu. Tak ada salah pun. Ya Allah, ya Tuhanku, lindungilah aku daripada gangguan jin dan syaitan. Itu kita dah berdoa dah. Dan Allah tu dah faham. Allah faham segala bahasa. Allah itu maha sempurna. Jangan risau. Allah itu faham. Okey, boleh anak-anak? Allah itu faham. Jadi, tak kisahlah berdoa. Habis kalau orang Cina, orang India yang Islam tu, Cina Muslim, India Muslim tu macam mana dia berdoa? Kalau dia tak pandai cakap bahasa Arab, dia doa lah dalam bahasa Cina, dalam bahasa Tamil ke, dalam bahasa India ke. Allah itu faham. Jadi, jangan risau nak berdoa. Naik tangga ke, basuh baju ke, apa lagi, tolong mak ayah sapu sampah ke, doa lah. Ya Allah, Tuhanku, semoga tempat ni bersih, aku sapu ni bersih. Ni adalah hati. Walaupun awak lintas macam tu, dia adalah doa minta dengan Allah. Ya Allah, Tuhanku, semoga tempat ni bersih lah, penat aku sapu. Faham? Jadi berdoa itu tak kira bila, tak kira masa, tak kira tempat. Berdoa itu sepanjang hari. Bila-bila masa. Okey, faham ya anak-anak? Okey, muka surat 29. Okey, muka surat 29. Baca dan hayati. Baca dan hayati. Okey. Kepentingan surah Al-Ikhlas. Kepentingan surah Al-Ikhlas. Apakah kepentingan surah Al-Ikhlas anak-anak? Kenapa surah Al-Ikhlas ni penting? Kenapa? Okey, mari kita baca yang pertama. Menguatkan pegangan akidah kepada Allah. Menguatkan pegangan akidah kepada keesaan Allah. Pegangan akidah, pegangan kita punya agama lah kepada keesaan. Keesaan ni satu. Okey. Allah itu satu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahawa Allah itu satu. Jadi surah ini menekankan bahawa surah ni apa yang nak Allah sampaikan dalam surah ini, bahawa Allah itu satu. Tak ada Allah pun, tak ada Tuhan pun selain Allah. Tak ada Tuhan selain Allah. Maksudnya Allah itu satu. Okey, itu yang pertama dia nak bagi tahu. Apa yang Allah nak bagi tahu ialah Allah itu satu. Macam itulah. Okey, yang kedua, menghindarkan diri daripada perbuatan syirik. Okey, surah ini juga nak bagi tahu jangan syirik. Okey, jangan syirik. Syirik itu menyekutukan Allah. Percaya bahawa Allah itu percaya bahawa ada Tuhan selain Allah. Itu syirik. Okey, jadi surah ini nak pesan kepada kita supaya jangan syirik. Okey. Yang ketiga, sentiasa berdoa kepada Allah. Surah ini juga cakap dengan kita bahawa Allahu Samad. Allahu Samad. Minta pertolongan kepada Allah. Macam mana nak minta pertolongan daripada Allah? Berdoa. Berdoa, sembahyang. Sembahyang itu doa. Okey, jadi kalau awak nak tahu anak-anak, sebenarnya berdoa yang paling afdal ialah dalam sembahyang. Dalam sembahyang itu, berdoalah dalam hati. Kalau lepas sembahyang tu, doa juga. Tapi yang lebih afdal ialah doa di dalam solat. Solat tu kita menghadap Allah. Solat tu maksudnya doa. Kita berdoa kepada
Allah. Kita minta pertolongan Allah. Boleh anak-anak? Okey, nombor 4. Satu kali bacaan surah Al-Ikhlas menyamai 1/3 Al-Quran. Hebatnya surah Al-Ikhlas ni anak-anak. Kalau kita baca surah Al-Ikhlas ni, maksudnya kita dah baca 1/3 Al-Quran. Al-Quran ni ada berapa muka surat anak-anak? Nanti anak-anak boleh tengok dalam Al-Quran tu berapa muka surat. Dekat sini kalau kita baca surah Al-Ikhlas ni sama dengan 1/3 Al-Quran. Kalau kita baca sekali. Kalau kita baca 2 kali, 3 kali. 1/3. Okey, 3/3 tolak 1/3 sama dengan 2/3. Maksudnya kalau 3/3 kita kena baca 3 kali lah. Macam mana kalau kita baca 3 kali? 3 kali. Samalah kita dah khatam satu Al-Quran. Seronok tak baca surah Al-Ikhlas ni? Seronok. Senang je nak khatam Al-Quran. Baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Okey. Kejap lagi kita baca surah Al-Ikhlas 3 kali ya anak-anak. Supaya kita khatam Al-Quran hari ini. Besok macam mana nak khatam Al-Quran lagi? Baca lagi surah Al-Ikhlas 3 kali. Besok lagi, baca lagi 3 kali surah Al-Ikhlas. Hari-hari khatam Al-Quran. Subhanallah. Indahnya surah Al-Ikhlas. Subhanallah. Okey. Senang saja nak khatam Al-Quran. Baca surah Al-Ikhlas 3 kali satu hari. Bagus-bagus. Boleh buat ni. Hari-hari boleh buat. InsyaAllah. Okey. Ustazah doakan anak Ustazah khatam Al-Quran hari-hari. Okey. Boleh anak-anak? Okey. Nombor 5. Ganjaran syirik. Ganjaran syurga. Ganjaran syurga kepada yang mengamalkan surah Al-Ikhlas. Subhanallah, hebat lagi. Supaya siapa baca surah Al-Ikhlas ni ganjaran dia syurga. Nak ke tak nak? Syurga ni anak-anak lebih hebat daripada apa yang hebat kat dalam dunia ni. Kat dalam dunia ni dah hebat, tapi kat syurga ni lagi hebat. Senang je. Macam mana nak dapat? Baca surah Al-Ikhlas. Boleh dapat ganjaran syurga. Subhanallah, la ilaha illallah, subhanallah, wallahu akbar. Senang je nak masuk syurga. Baca surah Al-Ikhlas hari-hari. Boleh anak-anak? Senang saja. Semua dah hafal kan? Okey, nombor 6. Diampunkan dosa oleh Allah. Subhanallah, alhamdulillah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allah itu maha pengasih dan penyayang. Okey. Jadi Allah akan ampunkan dosa kita. Jadi banyakkan baca doa Al-Ikhlas supaya dosa-dosa kita yang lalu, hari ini dan akan datang Allah ampunkan insya-Allah. Okey, boleh anak-anak? Okey, nombor 7. Membentuk kepribadian Muslim. Membentuk kepribadian seorang Muslim. Seorang Muslim tu orang Islam lah. Okay, kita kena macam tadi keesaan Allah. Macam mana kita nak jadikan seseorang itu Muslim? Yang pertama, la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Okay. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama mengucap 2 kalimah syahadat. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Tu dah jadi Muslim dah jadi Islam dah. Bila seorang tu cakap macam tu, dengan hati dan perasaan dia yang sebenar-benarnya, dengan mulut, dengan niat dekat adalah hati, dia dah jadi Islam. Senang je nak Islam. Dah mengucap, okey. Lepas tu barulah buat yang seterusnya. Semayang, ngaji, amal ibadat. Yang pertama sekali kena mengucap 2 kalimah syahadat, mengaku bahawa Allah itu esa, tak ada Tuhan selain Allah. Dan menghindari syirik. Yang tadilah Muslim. Macam mana nak jadi Muslim? Hindari syirik. Jangan percaya bahawa ada Tuhan selain Allah. Itu. Hindari syirik. Jauhkan diri daripada syirik. Itu membentuk kepribadian Muslim. Lagi berdoa. Berdoa. Lepas tu berdoa minta bantuan kepada Allah. Lepas tu macam mana nak khatam Al-Quran, macam mana nak masuk syurga, macam mana nak diampunkan dosa. Okey, ini adalah membentuk kepribadian Muslim. Dah
dalam surah Al-Ikhlas ini adalah lengkap untuk membentuk kepribadian Muslim. Jadi, awak kena baca surah Al-Ikhlas hari-hari, khatam hari-hari untuk jadi kepribadian Muslim. Membentuk diri awak sebagai seorang Muslim yang sebenar. Bukan hanya kepada nama Islam. Saya orang Islam tapi saya tak tahu mengaji, tapi saya tak tahu sembahyang, tapi saya tak tahu berdoa kepada Allah. Itu Muslim tapi tak tahu macam mana Muslim tu. Jadi surah Al-Ikhlas ni dia mengajar kita supaya menjadi seorang Muslim, seorang Islam yang sebenar. Okey, boleh anak-anak? Okey, seterusnya kita baca tazkirah. Ada seorang ustazah kat sini. Cantik ustazah ni. Okey, tazkirah Okey, daripada Abu Darda. Okey, radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apakah seseorang daripada kamu mampu membaca dalam satu malam sepertiga Al-Quran. 1/3 Al-Quran. Mereka pun berkata, dan siapa antara kami mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam. Okey, macam mana boleh baca 1/3 Al-Quran dalam satu malam? Okey, Rasulullah SAW bersabda, Kul huwallahu ahad, sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Jika awak kata Allah itu satu, dah baca sepertiga Al-Quran. Okey, itu kalau baca satu kali. Kalau baca 3 kali, 3/3, jadi dah penuh dah satu Al-Quran awak baca. Bacalah Al-Quran 3 kali satu hari sekurang-kurangnya. Okey, riwayat Al-Bukhari. Al-Bukhari yang meriwayatkan hadis. Mungkin ini hadis. Betul, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Isi kandungan hadis lah. Apa yang ingin disampaikan dalam hadis tersebut adalah yang ini. Okey, sangat senang nak jadi Muslim. Sangat senang nak khatam Al-Quran satu hari. Sangat mudah. Sangat senang. Okey, macam mana nak jadi Muslim yang sejati? Baca surah Al-Ikhlas. Macam mana nak khatam Al-Quran setiap hari? Baca surah Al-Ikhlas 3 kali satu hari sekurang-kurangnya. Kalau baca lebih, Alhamdulillah. Okey anak-anak, boleh? Alhamdulillah. Okey, muka surat 30 dengan 31 adalah cerdas minda dan gerak cergas. Okey, yang ni awak boleh tengok. Boleh tengoklah untuk tambahkan awak punya pengetahuan. Okey anak-anak. Itu saja untuk hari ini ya. Okey. Assalamualaikum.